Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir lana. Rabbana tammim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya tuan dan puan, pertama dan selamanya kita harus syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan panjatkan kesyukuran kita setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan asbab limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita nikmat kehidupan. Nikmat kehidupan ni tuan dan puan tidak lain tidak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kita kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak masukkan kita semua ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan dan puan, hakikat kehidupan kita ni, kan, kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita sering melakukan dosa. Kan, maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum khata', kamu semua ni pendosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu semua ni pendosa. Assalamualaikum al-hadithani. Al-hadithani ni sahabat saya daripada Bintulu. Jadi maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum khata', kamu semua ni pendosa, kan. Wa khairu khata' tawwabun, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan dan puan, kan, kehidupan kita ni apabila kita masih lagi diberikan nyawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud, kan, apabila kita masih lagi diberi nyawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud satu je. Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita kebaikan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak masukkan kita semua ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan dan puan, hati kita kena bersih. Hati kita ni, kan, di dalam hati kita ni wajib mempunyai iman yang sempurna. Wajib mempunyai iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang tidak mempunyai iman, dia tidak akan dapat bau syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang yang mempunyai iman yang rosak, dia tak dapat nak masuk terus ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia akan direndam di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan bersihkan diri dia, kan, daripada dosa-dosa ni. Allah Subhanahu Wa Taala akan bersihkan kehidupannya daripada dosa ni dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ujian demi ujian di dalam kehidupan. Kan, jadi tuan dan puan, kan, hari ni petang ni tak adalah, kita bukan nak kongsi banyak-banyak, kita nak kongsi santai-santai sebelum tuan dan puan yang di Borneo. Kan, saya dipahamkan di Borneo sekarang ni dah nak buka dah, lagi 10 minit mungkin. Kan, tuan yang ada di Borneo ni, saya minta tuan waktu ketika ni, kan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tengah turun ni, waktu ketika ni kita kena sungguh-sungguh doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta apa sahaja hajat yang kita nak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu ni kita kena minta tuan dan puan, waktu ni kita kena minta. Sebabnya waktu inilah mustajab doa, kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat doa-doa kita. Jadi tuan dan puan, di petang ni saya nak kongsikan satu tips, kan, satu tips bagaimana kita nak khatam Quran 2 kali. 2 kali kita khatam Quran di dalam bulan Ramadan sahaja. Walaupun kita sibuk bekerja, walaupun kita sibuk dengan kerja-kerja kita, walaupun kita sibuk sangat dengan urusan-urusan kita, bagi ibu-ibu sibuk dengan urusan masaknya, sibuk dengan urusan nak jaga anak dan sebagainya, bagi seorang ayah sibuk dengan urusan kerja, sibuk dengan urusan ofis dan sebagainya, tetapi masih lagi kita mampu untuk khatam Quran 2 kali dalam bulan Ramadan. Senang je tuan dan puan, senang sahaja.
senang saja tu di lidah lah kan. Tapi kalau nak buatnya bergantung kepada kekuatan masing-masing kan, bergantung kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua kan. Tetapi tuan dan puan, tidak ada yang mustahil tuan dan puan kan, tidak ada yang mustahil. Dan kita ada dengar ulama-ulama kan, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni tuan dan puan boleh khatam Quran dalam masa satu malam. Mereka mampu untuk khatam Quran dalam masa satu malam. Of course kita tahu kan, of course saya pun faham, tuan semua tahu bahawa kalau kita nak khatam Quran kan, fadilat untuk khatam Quran ni antara kelebihannya, kalau kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali pun dah kira khatam Quran, fadilat khatam Quran kan. Tetapi yang saya cakap ni khatam Quran dengan kita membaca 30 juzuk semuanya sekali. Kita membaca 30 juzuk semuanya sekali di dalam bulan Ramadan ni, kita mampu untuk khatam 2 kali, insya-Allah. Insya-Allah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala izin akan terjadi, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak izin langsung takkan terjadi. Jadi tuan dan puan kan, apa formula dia? Apa formula? Yang pertama tuan dan puan, yang pertama sekali, kita kena bangun malam tuan dan puan. Kita kena bangun malam. Di waktu pagi ni, pagi sebelum subuh tu kita kena bangun, kita buatlah, selesaikan kita punya tahajud, selesaikan kita punya witir, bagi siapa yang tak selesai lagi witir, selesaikan solat-solat sunat kita, solat taubat kita, solat tasbih kita selesaikan semuanya kan. Selepas kita selesaikan semuanya, kita kalau boleh baki dalam masa 45 minit tu, baki dalam masa 45 minit kita cuba buka lembaran Al-Quran. Waktu pagi ni fresh sebelum subuh ni kita baca Quran kan. Sebab apa tuan dan puan? Sebab waktu pagi sebelum subuh tu kita semua berkorban-korban untuk makan. Jadi kita akan lupakan pasal mengantuk ni sekejap kan, pasal letih kita apa semua kita akan lupakan, sebab kita sibuk untuk fikirkan apa yang kita nak sahur. Baki dalam 45 minit ni, kalau boleh tuan dan puan, kita spend masa untuk baca Quran. Spend masa untuk baca Quran. Kalau kita baca Quran, ni pengalaman saya, kalau kita baca Quran sebelum subuh tu tuan dan puan, kita boleh baca dalam 5 minit kita mampu untuk baca satu helai. Jadi tuan dan puan boleh kira lah, kalau 5 minit boleh baca satu helai, 45 minit bermakna 9 helai kita boleh mampu baca. 9 helai kita mampu baca kan. Apabila kita boleh baca 9 helai pada waktu pagi tuan dan puan kan, dia akan create satu momentum untuk kita baca waktu duha pun. Waktu duha, biasa waktu duha tuan dan puan kan, ini kalau Ramadan ni kebanyakannya waktu duha, walaupun kita bekerja kita ada masa senggang, kita akan ada masa senggang insya-Allah kan. Saya tak tahulah, mungkin kalau tuan dan puan terlalu sibuk sangat, mungkin tak ada masa lah. Tetapi seandainya tuan dan puan ada masa waktu senggang ni, waktu duha ni, kalau boleh kita cubalah untuk buka Quran. Bukan saya nak bagi tahu kurangkan tidur tuan dan puan, bukan saya nak bagi tahu jangan tidur kan. Sebabnya ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidur sebelum zuhur. Tetapi tuan dan puan, di waktu Ramadan ni hanya berbaki beberapa hari saja lagi. Ramadan hanya berbaki beberapa hari saja lagi. Jadi Ramadan dengan baki Ramadan yang ada ni tuan dan puan, kita kena speedkan momentum kita. Waktu Ramadan ni tuan dan puan, kita kena ada satu maksud daripada satu hadis Nabi kan, kita kena perketatkan kain sarung kita. Kain di pinggang kita ni perlu diperketatkan, diperkemaskan. Bermaksud tuan dan puan, kita perlu betul-betul momentum kita perlu laju di dalam bulan Ramadan ni. Kenapa tuan dan puan? Kerana kita bukan ingin beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan ini sahaja. Kita nak dengan momentum Ramadan ni mampu membawa kita ke bulan-bulan yang lain insya-Allah, sehinggalah ke Ramadan yang seterusnya. Inilah kan amalan-amalan yang dibuat oleh para nabi alaihi wassalam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, termasuklah para salafus salih. Dia dekat sini dia ni sikit tuan dan puan, meriah sikit sebab saya di kampung kan, di Terengganu. Mungkin tuan dan puan boleh kongsikan tuan di mana. Masya-Allah tuan Syafwan, tuan Syafwan sahabat saya daripada MFI lama dulu, dan tuan Fairul Ahmad, ni sahabat satu rumah dengan saya di Kolej Negeri dulu, Negeri Sembilan. Jadi tuan dan puan,
Salah satunya tipsnya yang tu. Nombor 2 kan, apa yang kita boleh buat kalau susah sangat kita ni baca Quran pun merangkak-rangkak susah, kita nak khatam ni, nak khatam Quran tapi dah bertahun-tahun kita azam khatam, tak pernah lagi khatam kan. Saya lah terutamanya, tahun-tahun kita rasa kita nak khatam, azam kan. Mula je Ramadan, setiap kali mula Ramadan, insya-Allah aku tahun ni khatam Quran, insya-Allah. Tapi sekadar insya-Allah sajalah tuan. Sekadar insya-Allah sajalah. Tetapi hari ni kita, tahun ni untuk Ramadan kali ni kita pastikan untuk kita khatam Quran insya-Allah. Boleh tuan dan puan. Cara yang kedua adalah kan, tuan dan puan semua ada handphone yang canggih-canggih. Tuan dan puan semua ada handphone yang canggih-canggih. Jadi handphone yang canggih-canggih ni kan, amatlah sayangnya ada orang yang ada iPhone 12-nya, iPhone 12-nya kan. Kita beli handphone mahal-mahal, ribu-ribu kita punya handphone tuan dan puan, tetapi sikit pun tidak digunakan untuk mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayanglah tuan dan puan kan, kita habiskan duit dengan beribu-ribu tu, tetapi sikit pun tidak digunakan untuk ke arah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gunakan handphone yang kita ada canggih-canggih ni tuan dan puan, kita downloadlah apps. Kita download apps kan, apps apa? Apps orang baca Quran tu tuan dan puan. Apps contoh kita download apps yang ada imam-imam Mekah yang baca Quran kan. Mereka ni baca Quran dalam keadaan laju kan, dalam keadaan lancar. Dalam masa yang sama, kita pun buka Quran yang sama tuan dan puan. Kita buka Quran yang sama juga dan kita ikut. Lama kelamaan tuan dan puan, kerana asbab cintanya kita, kerana asbab keinginan kita untuk khatam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan hadiahkan kita tahun ni kita khatam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala akan hadiahkan kita tahun ni untuk khatam Quran. Jadi tuan dan puan kan, sebenarnya nak buat amal ni tuan dan puan sebenarnya mudah kan. Untuk kita beramal, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah sahaja. Tetapi yang payahnya untuk kita menundukkan nafsu kita beramal dengan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya yang payah adalah kita nak tundukkan nafsu kita. Yang payah tu kita nak tundukkan nafsu untuk dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan dan puan, di Ramadan ni kan, kita perlu tundukkan sikit keinginan kita. Apa sahaja keinginan kita. Keinginan kita nak pergi bazar Ramadan, beli macam-macam. Keinginan ni kita tundukkan sikit. Tak banyak pun tuan dan puan, kita tundukkan sikit. Kalau biasa kita spend masa kita sejam pergi bazar Ramadan, kali ni kita spend masa kita setengah jam sahaja pergi bazar Ramadan. Kalau biasa kita spend masa kita untuk tengok TV 2-3 jam sehari, kali ni di Ramadan kali ni kita spend masa kita untuk tengok TV dalam setengah jam 45 minit sahaja tuan dan puan. Jangan sampai sejam tuan dan puan. Sebab apabila sampai sejam, dia akan masuk jam kedua, dia akan masuk jam ketiga. Dan kita akan menyesal kan. End up kita sebelum tidur kita akan menyesal, aku sepatutnya habiskan Quran aku untuk juzuk ke 5, juzuk ke 6 kan. Macam hari ni dah 5 hari kita berpuasa, 5 ke 4 hari saya pun tak ingat kan. Sepatutnya siapa yang dah azam dua kali khatam tu, maknanya kalau hari keempat hari ni dia dah 8 juzuk dah. Jadi boleh tuan dan puan kongsikan pada saya berapa juzuk dah tuan dan puan untuk hari ni, setakat hari ni kan. Jadi sekadar itu sahaja kan, sekadar itu sahaja. Oh by the way tuan dan puan, saya nak umumkan kan, semalam kalau tuan dan puan ada tengok dekat Facebook saya, semalam saya ada bagi tahu berkenaan dengan hadiah kan. Hadiah untuk dimenangi. Hadiah berupa wang tunai berjumlah RM7,000 kan. Wang tunai berjumlah RM7,000 untuk saya beri kepada pelanggan-pelanggan yang bertuah. Kepada pelanggan bertuah. Oh tak start lagi. Masya-Allah Tuan Nazri. Tak apa Tuan Nazri. Better late than never. Better late than never. Lebih baik kita lambat daripada kita tak mula langsung. Jadi hari ni kita start kan. Kalau kita betul-betul tak mula, hari ni kita mula. Tuan dan puan, banyak ganjaran kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan untuk pembaca-pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran yang merangkak tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala beri dia 2 pahala.
Satu pahala kerana membaca Al-Quran, satu pahala lagi kerana bersusah payah untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Orang yang lancar, Allah Subhanahu Wa Taala beri dia ganjaran satu pahala, kan? Untuk satu huruf tu 10 pahala lah, kan? Tetapi ganjaran untuk membaca Al-Quran tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu ganjaran, kan? Tetapi orang yang tidak lancar ni merangkak-rangkak, Allah Subhanahu Wa Taala berikan 2 kelebihan lagi. Masya Allah tuan dan puan, sangat banyak tuan dan puan. Di samping itu, kita membaca Al-Quran di bulan yang sangat-sangat mulia, bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjarkan lebih lagi mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan dan puan, umur kita tidak panjang tuan dan puan. Seperti yang saya pernah kongsikan sebelum ni, kan, ulama bagi tahu, ada ulama kaji, umur kita ni di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya hanya 1.5 jam di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. 1.5 jam sahaja tuan dan puan. Kalau kita rasa kita nak habiskan masa kita 1.5 jam yang ada di dunia Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan sia-sia, habislah, sia-sialah seluruh kehidupan kita, kan? Seluruh kehidupan kita tidak membawa manfaat kepada diri kita. Kita kaji balik tuan dan puan, Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau ni tuan dan puan, beliau telah hidup hanya 40 tahun saja tuan dan puan. 40 tahun. Tetapi kitab beliau tuan dan puan, sampai hari ini kitab beliau masih lagi diguna pakai. Keberkatan umur tu tuan dan puan, sampai hari ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan. Jadi tuan dan puan, hari ini kita kena reflect balik diri kita. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya lah sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala hanya 63 tahun. Jadi hari ini saya telah habiskan separuh daripada umur saya ke arah benda yang sia-sia. Jadi hari ini kita semua nak kita semua nak azam sungguh-sungguh, kan, baki-baki kehidupan kita ni, baki-baki kehidupan kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kita habiskan dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baki-baki kehidupan kita nak gunakan betul-betul untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dan ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kita. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dengan kita, barulah kita mampu untuk bangkit bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Tuan dan puan, kehidupan kita ni sangat sementara, kan. Kalau kita rasa kita nak enjoy lama sangat, kan, biarlah dulu, kan, tak apa, bagilah. Nanti bila aku dah tua nanti baru aku nak beramal. Bila aku dah tua barulah aku nak dekatkan diri aku dengan masjid, barulah aku nak dekatkan diri aku dengan ilmu agama, barulah aku nak dekatkan diri aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut tuan dan puan, cita-cita kita tu hanya menjadi angan-angan. Sebab tu, kan, kita selalu dengar orang bagi tahu, kalau kita nak hidup di dunia, hidup be a present moment person. Be a present moment person. Jadi tuan dan puan, saya tak bermaksud untuk berkongsi lama, kerana sahabat-sahabat kita di Borneo pun dah start nak berbuka puasa. Bagi sahabat saya di Borneo, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala susah payah tuan dan puan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan-amalan tuan dan puan. Moga-moga dengan asbab kebaikan kita, moga-moga dengan asbab susah payah kita, Allah terima, Allah Subhanahu Wa Taala terima, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab hidayat hujung-hujung dunia. Mereka yang tak pernah kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, mereka ni akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Jadi tuan dan puan, kehidupan kita ni kita kena sibukkan dengan bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak cara bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena indahkan akhlak kita. Kita kena perelokkan akhlak kita. Daripada hari ini kita perbaiki akhlak kita. Daripada hari ini kita perbaiki akhlak kita. InsyaAllah boleh tuan dan puan, InsyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja. Oh, by the way, tadi saya tak habis kongsi hadiah untuk hadiah 7,000 bernilai wang tunai RM7,000 untuk pelanggan kesayangan, pelanggan yang bertuah lah, insyaAllah. Jadi tuan dan puan, saya bukan nak menjual sangat, tetapi nak nak promote sikit. Saya ejen sah Mamadil Malaysia, kan. Saya menjual ni lah, susu Rizki, bagi tuan dan puan yang ingin untuk mengamalkan makanan-makanan sunnah, insyaAllah boleh boleh order dengan saya susu Rizki. Dan kemudian untuk wanita, yang ni untuk wanita sahaja, woman love,
Woman Love daripada Mama Dil Malaysia. Kan, Woman Love daripada Mama Dil Malaysia khas untuk wanita, untuk mengembalikan seri rumah tangga, insya-Allah. Mengembalikan seri rumah tangga. Tuan dan puan, jangan tanya saya apa testimoni yang saya boleh bagi. Saya tak boleh nak bagi testimoni diri saya, tuan dan puan, kerana saya lelaki. Kan, kalau nak bagi perempuan punya boleh lah. Kan, perempuan punya testimoni insya-Allah saya boleh bagi. Insya-Allah untuk pelanggan bertuah saya akan berikan hadiah bernilai RM7,000 tunai. RM7,000 tunai. Semalam pun saya ada buat survey. Jadi hasil survey itu ramai yang mengatakan mereka lebih suka tunai, wang tunai daripada hadiah emas. Saya pun terkejut juga, sebab kalau tanya saya, diri saya suka lagi emas kan. Sebab orang kata emas ni nilai dia makin lama makin meningkat kan. Jadi sekadar tu sahaja dulu, tuan dan puan. Sebelum saya habis, suka saya ingatkan kembali kan, sama-sama kita di waktu baki-baki Ramadan yang ada ni, Ramadan yang masih berbaki ni, walaupun kita rasa Ramadan baru je start kan, tetapi tuan dan puan, kita rasa sahaja Ramadan ni baru start, tuan dan puan. Cuba kita fikir balik, tuan dan puan, kita pun baru je rasanya kita lepas SPM lepas. Macam saya umur 30 lebih dah kan, jadi rasa bila ingat-ingat balik, rasa macam baru sangat SPM. Baru sangat lepas SPM. Tapi sedar-sedar dah ada anak satu dah kan. InsyaAllah bakal 2. Jadi masa ni tidak menunggu kita, tuan dan puan. Kalau kita sibuk dengan rasa lambat lagi, kita akan habiskan masa kita dalam keadaan sia-sia kan. Rugilah kita, tuan dan puan. Rugi kita, tuan dan puan. Sedangkan hakikat kita hari ni, tuan dan puan, dapat agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan dan puan, atas titisan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas titisan darah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita kena kenang, tuan dan puan, jasa-jasa mereka ni kita kena kenang. Kerana dengan asbab susah payah mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif telah dibaling dengan batu sejauh 10 km, tuan dan puan. 10 km telah dibaling dengan batu kerana mengajak manusia taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak manusia sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kan, Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, beliau ni telah hilang separuh daripada tulang rusuk beliau, kerana untuk hari ni saya dan serta tuan dan puan ni dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Jadi hari ni kita dapat Islam ni, kita rasa dengan senang lena. Padahal tuan dan puan, kita Islam ni datang kepada kita hari ni kerana susah payah mereka. Jadi kita kena pegang sungguh-sungguh Islam ni, tuan dan puan. Kita perlu pegang sungguh-sungguh iman ini, tuan dan puan. Dan kita perlu ajak manusia juga untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada cara lain, tuan dan puan. Kaki mau gerak rumah ke rumah, kaki mau gerak kepada kawan-kawan kita, dan mulut mau cakap Allah Subhanahu Wa Taala yang membesarkan, Allah Subhanahu Wa Taala yang menguruskan segala-galanya, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi makan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kenyang, Allah Subhanahu Wa Taala memberi minum, Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan dahaga, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan, Allah Subhanahu Wa Taala mematikan, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi manfaat, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi mudarat. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu buat apa-apa. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak mempunyai apa-apa, segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian tuan dan puan, saya tak nak lama. Insya-Allah semoga kita berjumpa lagi. Saya doakan tuan dan puan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima apa sahaja azam tuan dan puan dan cita-cita tuan dan puan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima semua amalan-amalan tuan dan puan dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan tuan dan puan semudah-mudahnya, dan dipermudahkan rezeki, dimurahkan rezeki, dilimpah ruahkan rezeki, keberkatan rezeki sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.